Assalamualaikum guys. Terima kasih siapa yang sudi join live show saya pada malam ni. Bolehlah kita ambil kesempatan ni untuk kita berbual-bual kita berbual-bual dan kita bersembang-sembang sikit. Dan juga kita bertukar-tukar pandangan lah. Waalaikumsalam Tuan Fan. Terima kasih Akan tetapi. Terima kasih. Okey, join. Halo. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, salam bang. Waalaikumsalam Sultan Pemarah. Terima kasih selalu support live saya. Okey guys, bantu saya tap screen guys Dan kalau sudilah, kalau korang sudi bolehlah bantu saya untuk share live saya ni. Okey. Bukan apa pun, kita bincang-bincang, kita sembang-sembang pasal keadaan ekonomi semasa kan. Tengok apa cerita kan. Tadi saya ada buat satu video guys Saya ada buat satu video. Okey, baik bang, terima kasih. Okey. Saya ada buat satu video guys mengenai cukai terbaru guys yang akan diperkenalkan pada yang akan mula dilaksanakan pada 1 hari bulan April. 1 hari bulan April ni start guys iaitu cukai LVT. Bukan LGBT LVT. Okey, cukai ni adalah cukai yang mana dia dah diluluskan semenjak tahun lepas lagi. Jadi dia baru dilaksanakan pada kali ni lah, pada bulan 3 ni. Bulan 4. Okey, terima kasih. Jadi kita kena bersedia lah guys Ada orang tanya saya, bang, macam mana bang? Ada orang yang menyalahkan kerajaan lah apa guys. Kita bukan apa guys Janganlah asyik-asyik nak salahkan kerajaan. Janganlah asyik-asyik sikit-sikit nak membawa masuk ke dalam isu politik kan guys Janganlah sikit-sikit kita nak cakap pasal politik kan. Minyak masak tak ada, petrol bila turun? Tak tahulah guys Petrol akan turun ke guys? Korang rasa petrol akan turun ke? Cuba korang bercakap lawatan Datuk Seri Anwar ke Jakarta, apa isu ekonomi yang dibincangkan. Nanti kita bincangkan bersama. Harga petrol akan turun ke guys? Korang rasa macam mana? Korang rasa harga petrol akan jatuh ke macam mana? Petrol tak jatuh guys. Saya tak rasa petrol akan jatuh lah. Saya rasa dalam tahun ni petrol akan naik. Okey, untuk lawatan Datuk Seri Anwar ke Indonesia ni, ini adalah lawatan rasmi beliau yang pertama guys Ini adalah lawatan rasmi beliau yang pertama. Beliau melawat ke Indonesia lah. Jadi kita nampak kesungguhan Perdana Menteri kita untuk mengeratkan hubungan dua hala dengan Indonesia. Dan juga Indonesia ni memang kita punya, orang cakap tu, serumpun dengan kita. Jadi ada banyak kerjasama yang kita boleh buat lah dengan Indonesia lah. Okey. Petrol akan turun jika minyak terpancut tiba-tiba belakang. Tiba-tiba minyak terpancut dekat belakang rumah kita Akan tetapi. Okey guys, sambil-sambil tu boleh cuba tengok saya punya shop tu kan guys kepada korang yang belum dapatkan t-shirt ni, boleh dapatkan t-shirt saya ni guys Akan tetapi kita bawa semangat ekonomi sikit. Petrol akan turun kalau dituangkan ke bawah. Okey guys jadi kita petrol ni lah guys pada saya petrol akan terus berada dekat paras macam tu dan mungkin akan naik lagi lah. Kalau kerajaan laksanakan subsidi bersasar ni. Korang rasa? Sebab petrol yang sekarang ni adalah petrol yang disubsidikan guys dia akan disubsidikan. Dia masih disubsidikan lah RM2 lebih. Kalau subsidi tu ditarik, korang rasa harga dia akan pergi berapa? Harga dia mungkin akan pergi kepada RM4. Kalau harga minyak turun, dia orang cut supply, so harga naik balik. Betul. Guys, korang tahu tak guys dalam berita terbaru Pak Arab kata dia takkan benarkan harga minyak petrol dunia berada di bawah 70 US dollar satu tong. Dia akan cut production. Itu Pak Arab cakap, bukan aku cakap Okey. Pak Arab akan cakap.
Pak Arad cakap dia takkan benarkan harga minyak dunia tu berada di bawah 70 US dollar. Dia akan cut production. Okey. Dia akan cut production. Jadi korang faham lah Tak tahulah kalau harga minyak boleh turun ke, tapi nampak macam begitu sahaja. Dan juga bila kerajaan laksanakan subsidi besar-besar ni, korang faham lah. Sekejap guys Komen-komen dulu guys. Subsidi petrol akan ditambah tak bang? Tak. Subsidi petrol tak akan ditambah guys Subsidi petrol tak akan ditambah. Subsidi petrol akan dikurangkan adalah. Dia tak akan ditambah. Johor akan menjadi ekonomi yang cukup kuat. Johor akan, ya betul. Kalaulah, pada saya lah, masalah Johor ni satu je. Bukan masalah lah, cabaran lah. Cabaran Johor ni, infrastruktur guys. Kalau Johor berjaya upgrade dia punya infrastruktur, orang cakap tu senang lah, tarik pelabur. Okay? Johor ni cabaran dia infrastruktur. Masih lagi dalam keadaan yang perlu banyak diperbaiki lah sebenarnya. Kita kalau dari segi infrastruktur, kita jauh ketinggalan dengan KL lah sebenarnya. Masih jauh terkebelakang. Dan kalau kita katakan satu cabaran yang paling besar lah pada saya adalah cabaran ni. Orang cakap tu apa? Internet, jaringan internet. Masih lagi menyedihkan dekat Johor ni sebenarnya. Ini adalah benda yang kita kena perbaiki lah. Kalau kata internet okey, lepas tu jaringan jalan raya semua diperbaiki kan guys saya rasa Johor boleh top lah. Kalaulah Johor ada LRT, ya. Kalau Johor ada LRT lagi macam lah. Tapi saya tak rasa lah dalam masa terdekat ni boleh. Johor akan jadi hebat, akan jadi nombor 1 mengalahkan Selangor, ya. Johor sentiasa ada potensi guys. Kalau Johor naik, kos sara hidup di Johor akan tinggi. Kos sara hidup di Johor ni guys kalau nak kata kos sara hidup lah, dekat Johor Bahru dah memang tinggi dah sebenarnya. Tapi kalau dekat sana sebelah utara sikit, Johor okey lah. Tapi kalau Johor Bahru ni sebenarnya kan guys dari segi kos hidup Johor Bahru dengan KL ni sebenarnya tak banyak beza dari segi kos hidup. Dan kalau korang tengok dari segi harga barang-barang pun actually boleh tahan dekat Johor Bahru ni. Salam akan tetapi semua. Yes. Bang, ceritakan sedikit pasal CBDC dan isu berkaitan CBDC. Okay, CBDC ni dah banyak kali jugalah saya cerita. CBDC ni sebenarnya kalau kita tengok dalam konteks dunia, dah banyak negara yang membuat persediaan ke arah CBDC ataupun Central Bank Digital Currency. Walaupun ada orang-orang yang tidak bersetuju bahawa CBDC ni adalah the future of currency, tapi saya fikir sebaliknya lah. Saya fikir pada masa akan datang CBDC akan menjadi mata wang yang menggantikan kita punya wang kertas. Okay? Cuma itulah sekarang ni kuasa-kuasa besar dunia dah mula bergerak ke arah CBDC. Cuma saya terbaca satu paper daripada Bank Negara Malaysia yang mana dia orang cakap Malaysia belum ada keperluan untuk bergerak ke arah CBDC. Okay? Sama ada kita suka atau tidak kan guys Cuba korang bayangkan lah. Kalau kata ada orang cakap tak. Kripto akan jadi mata wang yang akan menggantikan mata wang kertas. Tapi kalau kripto dijadikan mata wang utama kita, apa nak jadi dengan bank-bank perdagangan guys? Apa nak jadi dengan bank pusat guys? Bank negara, apa nak jadi? Apa nak jadi dengan bank pusat guys? Apa nak jadi dengan bank perdagangan? Dia orang dah tak ada function dah sebenarnya. Bank pusat, bank perdagangan dah tak ada function dengan cryptocurrency. Jadi macam mana dia orang nak menjadikan institusi ni masih relevan? CBDC boleh menjadikan dia orang ni masih relevan, tidak ditelan zaman. Okay? Tapi kalau dengan kripto dia orang dah tak relevan dah. Sebab itulah saya tak fikirlah yang kita punya central bank akan setujulah untuk kita bergerak ke arah cryptocurrency.
dia orang akan bergerak lebih kepada CBDC. Okey. Okey tak kalau orang muda melabur di ASB berbanding forex? Okey, saya sokong. Guys, kalau kau nak melabur guys saya cakap saya dah pesan banyak kali guys Kalau korang nak melabur guys, yang pertama sekali melabur yang paling bagus sekali, korang pilihlah pelaburan. Aku ni bukan pakar pelaburan tak, okey. Tapi adalah pengalaman sikit, okey. Melaburlah nombor satu kalau kita muda-muda kan guys nombor satu melaburlah dekat tempat-tempat yang kurang berisiko, okey. Tu nombor satu. Janganlah kau pergi main forex, okey. Janganlah kau letak dekat kripto guys. Pergilah melabur dekat tempat-tempat selamat. Kau mainlah ASB ke, kau boleh main tabung haji ke. Walaupun orang cakap alah invest dekat ASB, invest dekat tabung haji. Tak guys, kita melabur dekat tempat yang selamat dahulu, okey? Dan lagi satu guys kalau cara saya lah, saya lebih suka melabur dengan wang lebihan. Okey? Itu pada saya lah. Kadang-kadang orang cakap boleh buat loan SB semua kan. Tapi saya tak buat guys saya melabur dengan wang lebihan. Mana ada duit lebihan, ada hasil profit daripada bisnes, ada profit, ada lebihan daripada orang cakap tu disposable income ataupun pendapatan boleh guna, itulah duit yang saya laburkan secara perlahan-lahan saya masukkan. Macam itulah guys Jadi kita tak ada resiko guys. Jadi kurang resiko. Daripada saya konsep melabur yang betul yang sebenarnya adalah macam tu. Iaitu kita melabur based on kita punya excess of income, lebihan pendapatan. Melabur dekat emas bagus. Melabur dekat emas. Saya pun melabur dekat emas juga guys. Betul, okey. Saya adalah beberapa pelbagaikan orang cakap tu kalau kita berlabur kita jangan melabur dekat suatu tempat kan. Kita orang cakap tu don't place an egg in one basket. Orang cakap tu kan. Jadi saya pun ada melabur dekat emas juga, okey. Jadi emas ni pun satu pelaburan yang bagus sebab dia orang cakap tu dia restore kita punya value. Dia tidak dimakan oleh inflasi kan. Orang cakap tu lah. Jadi value dia stabil. Dia adalah satu orang cakap tu komoditi yang paling bagus untuk restore value. Untuk kekalkan kita punya value tu. Quantum metal okey tak tuan? Quantum metal saya tak pernah lagi invest guys. Mungkin korang yang pernah yalah kita dengar lah kan quantum metal tapi saya belum pernah invest. Saya belum ada pengalaman lagi guys Mungkin korang yang ada pengalaman boleh share dekat sini ke macam mana? Tanpa ilmu ni sebenarnya melebur ya. Sebab itulah guys, kalau korang tak ada ilmu, korang bukan maksudnya korang tak boleh melabur langsung. Kalau korang tak ada ilmu, the basic knowledge adalah korang melabur dekat tempat selamat lah. Korang melaburlah dekat tempat selamat. Itu je dia punya tu. Dia punya asas dia. Jangan kau melabur dekat tempat yang berisiko tinggi. Itu yang jadi melebur. Okey? Salam bang, waalaikumsalam. Bang, negara-negara BRICS, apa soalan ni? Sekejap Bang, negara-negara dalam BRICS tu compete sesama diorang tak? Ke diorang saling melengkapi bang? Thank you bang. Okey. Sebenarnya kan guys bila sesebuah negara tu bekerjasama dengan negara lain, of course lah diorang punya objektif adalah untuk saling melengkapi. Okey, dan kita panggil sebagai mutual beneficial relationship. Tak ada satu pun negara yang nak berkawan dengan negara lain yang boleh menjahanamkan negara dia orang. Okay? Macam korang lah. Cuba korang fikir korang nak tak berkawan dengan seorang yang memang korang tahu memang boleh menjahanamkan hidup korang? Siapa yang nak berkawan dengan orang macam tu kan? Jadi kita berkawanlah dengan orang yang memberikan kita manfaat, saling melengkapi. Orang cakap tu, orang putih kata mutual beneficial relationship. Kita nak berkawan dengan orang macam tu. Jadi negara-negara dalam BRICS ni, diorang ni sebenarnya ada satu objektif sebenarnya guys. Benda ni bukan lagi rahsia lah. Yang mana diorang ni salah satu objektif diorang yang utama adalah untuk menghapuskan kekuasaan ataupun hegemoni Amerika Syarikat. Okay? Itu diorang punya one of the objective yang diorang buat sebenarnya kan, untuk
melepaskan diri diorang ni daripada kekuasaan hegemoni Amerika Syarikat, iaitu US dollar kan. Jadi sebab negara-negara kuasa besar dunia ni, contohnya macam Rusia lah, semakin lama semakin bosan apabila Amerika Syarikat ni, yang mana mata wang mereka sebenarnya bersandarkan kepada hutang. Okey, tapi belagak macam dia orang ni bersandarkan emas pula. US dollar kan guys Kalau tanpa petrodollar, kalau dia tak menjadi petrodollar, dan kalaulah dia tidak menjadi rizab mata wang negara, Amerika Syarikat akan crash guys Amerika Syarikat akan bankrupt guys Kalau kata diorang tidak lagi menjadi petrodollar, kalau diorang tidak lagi menjadi mata wang rizab dunia, diorang boleh bankrupt sebenarnya. Okey? Sebab diorang print duit tu berasaskan hutang. Diorang tak ada sandarkan pada emas apa, tak ada. Jadi negara-negara BRICS ni, diorang pun bosan lah. Kan? Sikit-sikit nak sekatan, sikit-sikit nak sanction, macam lah dia power sangat kan. Jadi kita bergerak lah, kita bekerjasama, kita tengok kita punya kekuatan masing-masing. One day kita akan ketepikan lah US dollar ni. Okay. Dia orang nak melepaskan kekuasaan hegemoni US dollar. Guys, bantu saya tap screen guys. Tengok 8.3k, sedih lah guys. Bantu saya tap screen boleh tak guys? Abang kerja apa? Saya tak kerja guys. Saya membina perniagaan. Saya membina perniagaan guys. Saya membina perniagaan dan saya membuat pelaburan. Saya seorang investor and berniaga lah. Cukai LVT, saya tadi saya ada buat video kan, cukai LVT, iaitu cukai yang akan bermula pada 1 hari bulan April 2023 tahun ni kan. Guys, senang je guys. Kita nak bising-bising buat apa? Kalau korang tak nak kena cukai tu, jangan beli online overseas dah lah. Beli lokal sudah lah. Tapi korang perasan tak satu benda kan? Kita ni beli overseas kenapa tahu? Sebab simple je guys Kalau kita tengok barang dekat Shopee ke, kat Lazada, korang perasan tak? Kadang-kadang barang daripada China, yelah of course selalu kan, barang daripada China tu lagi murah, betul tak? Barang yang sama guys, tapi kalau dia daripada China lagi murah, betul tak guys? Sebab tu yang menyebabkan kita nak belilah daripada luar tu. Tapi kalau korang tak nak beli, senang je. Kalau korang tak nak kena, senang je, janganlah beli. Itu je, pilihan di tangan masing-masing kan. Pilihan di tangan masing-masing. Tapi korang kena tahu jugalah kan, ada orang marah sangat dengan kerajaan sekarang ni kan. Sikit-sikit nak dipolitikkan. Sebab itulah guys, kita ni kan hidup ni, kita janganlah politik sangat. Sikit-sikit benda kita nak politikkan, kita kena positif sikit lah guys. Contohnya kan ada orang salahkan PH ke apa. Saya bukan orang politik guys Tapi korang kena ingat lah, undang-undang ni diluluskan pada zaman PN. Kan? Cukai ni diluluskan sama PN. Tapi saya tak nak lah masuk bab politik tu guys Jadi kita janganlah kita sikit-sikit nak bercerita pasal menyalahkan masuk bab politik kan. Bang, baju jual tak? Jual lah. Jurgen Klopp. Jurgen Klopp ke Jurgen Klopp ni? Jual lah. Mana boleh tak jual? Saya ada dekat saya punya shop tu guys. Tengok dekat saya punya shop tu ada bakul tu. Korang tengok dekat situ. Setakat ni saya ada size L dengan size XL je guys L dengan XL je guys baju ni. Tapi saya akan tambah lagi lah, sebab ada ramai juga yang tanya saya, bang buatlah size besar sikit, double XL, triple XL. Nanti saya buat, nanti saya akan tambah lah. Tapi setakat ni saya cuma ada L dengan XL je. Yang saya pakai ni guys, ni size XL. Okey kan guys, yang saya pakai ni size L. Sorry. Yang saya pakai ni size L guys Saya bukan orang political terbaik. Guys, saya kadang-kadang dalam konten saya minta maaf lah, kadang-kadang memang saya sentuh bab political economy kan. Tapi saya cuba untuk menjadi adil guys. Saya cuba untuk menjadi tak menyebelahi pada mana-mana pihak lah. Cuma kadang-kadang tu bila saya bercakap dengan pasal bab political economy ni, dia dilema sikit guys. Kadang-kadang ada orang cakap saya ni menyebelahi parti, tak ada. Saya ni adalah orang yang kat orang cakap tu apa?
atas pagar guys Bang, ada nak minta pendapat yang tentang peniaga kecil yang belum guna sistem e-wallet. Sistem e-wallet ni, e-wallet apa tu? E-wallet Touch and Go ke apa? Guys, kepada you all yang belum bergerak kepada sistem e-wallet ke apa ke yang berasaskan teknologi ni, cubalah explore guys kena explore lah sistem-sistem tu semua. Cuma kena berhati-hatilah sebab banyak sekarang ni scam-scam. Okay? Kena berhati-hatilah. Keadilan. Bang, kalau dolar tak ada nilai, banyak negara akan bankrupt. Betul tak bang? Betul. Terutamanya negara yang memegang reserve US dollar dengan banyak. Sebab itulah dalam satu negara tu, dia tak akan pegang aja US dollar guys. Dia akan pegang juga mata wang negara lain. Di samping dia memegang emas. Okay? Dia pun akan memegang emas. Okay? Jadi, tapi biasanya macam ni lah guys. Biasanya macam ni. Sebelum sesebuah mata wang tu crash, dia akan ada tanda-tanda lah. Dia akan tanda-tanda yang mata wang tu jatuh. Biasanya sesebuah negara tu bila kata mata wang tu start dropping je, dia akan jual lah banyak. Dia akan jual banyak. Dia tak akan pegang guys Kalau mata wang tu drop je, tapi kalau dia pegang aja mata wang tu, habis lah. Contohnya macam tu lah, macam Bitcoin lah kan. Korang mesti nak cut korang punya loss kan. Kalau korang dah tengok harga tu dropping je, takkanlah korang tak nak cut korang punya loss. Takkan korang nak pegang aja benda tu, korang mesti nak jual. Betul tak? Sama lah. Tapi reserve emas Malaysia tak banyak berbanding negara-negara jiran. Betul lah, sebab Malaysia bukannya kaya sangat. Betul guys Malaysia ada berapa tan emas? 38 tan kalau tak salah saya. Berapa tan 38 tan yang sekarang ni dalam reserve bank negara. Kalau tak salah saya lah 38 tan. Ini jauh berbeza lah daripada negara-negara lain kan. Sebab itulah guys, bila kata negara kita ni, jangan cakap negara kita tak ada possibility bankrupt. Negara kita ni sebenarnya bukan kaya sangat guys. Okay? Jadi kita kena hati-hatilah dalam berbelanja. Ada possibility ASB dividend naik macam dulu. Of course lah. Dia mesti ada possibility untuk naik guys. Dan kalau you all tengok lah kan kalau sekarang ni rendah, takkanlah selama-lamanya rendah macam tu. Bila ekonomi kita baik, of course lah kan. Hari tu saya ada buat satu video lah guys yang ada satu video tu orang tanya saya. Siapa tanya, lupa lah. Dia tanya, bang kenapa interest rate dalam kalau OPR naik, kenapa ASB dividend tak naik? Kalau OPR naik, kenapa ASB dividend tak naik? Jelas sebab sekarang kan kalau OPR naik kan interest rate akan naik kan guys Tapi kenapa dividen ASB tak naik? Kan? Dan beli baju bang. Thank you bang. Kita support. Terbaik. Daily Pemanis. Kan? Terima kasih banyak support baju saya Terima kasih. Okey. Kan guys. Kenapa guys kalau kata reserve emas Filipina lagi banyak. Bang, apa yang dimaksudkan dengan Russia ban ekspor minyak kepada negara yang implement price cap? dia sebenarnya kan guys dia sebenarnya price cap ni dia bukan dia 60 per barrel kan guys, 60 US dollar per barrel price cap kan. Dia sebenarnya yang dikata ban ekspor ni adalah bermula daripada 1 Februari. Sekarang ni dia masih jual lagi guys minyak. Dia masih jual lagi. Rusia masih keluarkan minyak Rusia masih ekspor minyak sekarang ni. Dan saya apa ni? Reserve emas Malaysia USD 109 bilion. Mungkin lah, saya pun tak pasti. Itu Sultan Pemurah share. Nazri Abdul Wahab ya. Tadi saya cerita pasal apa guys dah lupa dah. Apa guys Rusia bank export. Okey. Jadi dia still export guys. Tapi dia export dengan price cap sekarang ni. Sebab saya baca beberapa artikel sekarang ni Rusia masih keluarkan minyak tapi dengan price cap. Tapi dia akan start ban totally pada 1 Februari. Okey. Sebab dia orang ni yang membeli Rusia dengan price cap ni, maksudnya dia orang marahlah dengan tindakan Rusia menakluk Ukraine. Itulah sebab tu
negara-negara yang menjadi sekutu kuat Amerika Syarikat ni, diorang berkomplot, okey, diorang kata aku tak nak beli minyak daripada engkau kecuali dengan price cap. Dengan price cap je aku beli. So dengan kata lain negara-negara Amerika Syarikat dan juga sekutu-sekutu diorang ni menubuhkan satu kartel guys. Dia macam kartel lah guys, macam kartel lah kan. Amerika Syarikat, Eropah, Jepun dan beberapa sekutu ni, diorang membentuk satu kartel. Kartel guys kita panggil sebagai kartel. Diorang cakap okey, sekarang ni aku nak beli daripada engkau dengan price cap. Kalau tak, aku tak nak beli. Tak apa, Rusia kata tak apa, kau boleh beli sampai 1 hari bulan, aku tak nak ekspor terus. Sebab saya baca beberapa artikel, dia kata dia masih jual tapi dengan price cap. Okay guys tapi sampai 1 Februari ni tak adalah. 1 Februari dia akan cut off terus. Jadi Rusia tak ada minyak. Sebab tu sekarang ni korang, harga minyak jatuh guys sekarang ni sikit. Kan, kalau tak salah saya lah. Akan tetapi Malaysia import tak minyak rahsia bang, tak. Kebanyakan negara-negara yang menjadi pengeksport terbesar, antara negara yang menjadi pengeksport terbesar minyak daripada Rusia ni adalah Germany guys Germany. Jadi Malaysia kita tak. Kenapa Germany menjadi pengimport antara terbesar daripada minyak dekat Rusia ni? Sebab Germany gunakannya untuk generate electricity. Okey. Tapi dekat Malaysia ni kita tak generate electricity dengan minyak guys. Kita generate electricity kita dengan, salah satunya adalah coal ataupun arang batu. Arang batu ni kita dapat daripada mana? Arang batu ni kita dapat daripada Australia. Kita import daripada Australia guys arang batu. Sumber kedua untuk kita generate electricity dekat negara kita adalah dengan natural gas. Natural gas kita dapat daripada mana? Daripada dalam negara. Okay. Malaysia ni bertuah guys Malaysia bertuah. Sebab apa? Malaysia dikurniakan natural gas yang sangat banyak guys Yang mana kita gunakan natural gas ni untuk generate electricity kita. Kita tak perlu pun nak import daripada orang lain. Kita import sebahagian lagi kita import arang batu. Kebanyakannya daripada Australia lah. Sebab tu kalau korang perasan, kalau negara Australia ni ditimpa bencana pada masa itulah TNB menggelabah. Kan? Pada masa TNB akan menggelabah. Adalah secharge dia. Okey. So macam itulah lebih kurang. Okey. Dunia Rusia still jual ke China geng BRICS tak minyak tu ke tak jual geng-geng US je. Dia orang tak Rusia dia cut off semua. Dia tak kira dia China ke apa ke, dia akan cut off terus total supply dia kepada dunia start daripada 1 Februari. Itu yang difahamkan lah daripada President Decree Vladimir Putin. Okay? Dia akan cut off total supply of oil kepada satu dunia. Satu dunia. Okay? Coal and LNG hydroelectric. Ya betul. Dia dapat 3 sumber tu lah. Ekonomi pernah ada zaman kegemilangan. Of course ada. Guys, ekonomi kita mencapai zaman kegemilangan pada tahun berapa guys? Kalau korang tahu. Ekonomi kita mencapai tahap kegemilangan pada bila guys? Pada 1990-an. Yang bertunjuk begini tu nama dia, saya tak tahu nama dia siapa. Pada 1990-an guys. 1990-an. Yalah 1991, 1990. Itu guys adalah pada masa ekonomi kita, ekonomi Malaysia merasai zaman kegemilangan. Pada masa itulah kita ni, korang bayangkan dalam banyak-banyak negara dekat dunia ni korang bayangkan kita telah dijadikan sebagai antara negara contoh yang telah dipilih oleh World Bank pada masa tu untuk diorang ni mengkaji. Untuk diorang ni mengkaji macam mana Malaysia, negara kecil dan membangun pada masa tu, boleh mencapai satu kadar pertumbuhan ekonomi yang, wah, terima kasih siapa yang bagi gift tu. Terima kasih.
Macam mana Malaysia ni pada masa tu boleh mencapai satu pertumbuhan ekonomi yang dahsyat, yang tak boleh nak fikir, kan? Sebab itulah kita pada masa tu digelar apa tau guys? Asian Economic Tigers. Ataupun korang pernah dengar tak terms ni? Asian Miracle. Miracle. Macam tu lah. East Asian Miracle lah. Macam tu lah. Sebab itu satu macam keajaiban lah. Pada masa tu lah. Itu adalah zaman kegemilangan guys. Sebelum kita berhadapan daripada tahun 1990-an tu, awal 90-an, sehinggalah kita stop kita punya ekonomi kegemilangan tu pada tahun 1997. Pada masa tu kita berhadapan dengan krisis ekonomi. Pada masa tu kita stop. Lepas tu kita dah tak boleh lagi guys. Kita dah tak boleh nak dapat balik. Kita tak boleh nak dapat balik economic growth sama macam tahun 1990-an. Tak boleh dah. Kita dah tak boleh capai lagi lah. Tempoh tu kita dah tak boleh capai. Sekarang ni kita dah tak boleh nak dapat lagi lah pertumbuhan ekonomi tu. Kenapa ramai sebut Anwar Ibrahim naikkan ekonomi Malaysia? Kenapa tak ada sebut Tun Mahathir? Sebab ni kita masuk bab politik sikit-sikit guys tapi korang janganlah cakap saya ni pro Anwar pula. Saya suka cakap berdasarkan fakta guys. Sebab pada masa tu kita punya finance minister adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada masa tahun 1990-an tu. Okey? Itulah sebabnya. Okey. Bang, betul ke Tun kena game dengan Soros? Sebenarnya guys, bukan kita je kena game dengan Soros. Korang bayangkan Great Britain tau. Great Britain. Great Britain guys pada tahun 1992. Peristiwa Black Wednesday. Great Britain pun kena game dengan Soros. Jadi Soros ni memang dia seorang spekulator yang legend lah. Jadi Malaysia pula terkena terbiasnya apabila pada tahun 1997. Masa tu Soros dia start gamekan ni lah, Thai-Baht. Sebenarnya Soros tak gamekan kita punya ringgit Malaysia. Soros gamekan Thai-Baht pada masa tu. Kemudian Thai-Baht kejatuhan crash dalam Thai-Baht tu yang menjangkit ke kita punya ringgit. Bang, betul ke rasuah boleh menjatuhkan ekonomi negara? Of course lah. Bang, bagi pencerahan Asian Tiger. Asian Tiger ni ialah Malaysia dan juga beberapa negara Southeast Asian. Yang mana Malaysia, Indonesia, ada lagi lah beberapa, saya tak ingat lah. Yang mana pada masa tu kita punya pertumbuhan ekonomi sangat pesat lah. Yang antara yang terbaik dekat dunia. Okay guys antara yang terbaik dekat dunia. Sebab tu kita digelar Asian Economic Tigers. Bang, cerita sikit background expertise abang. Okay, saya punya background dan kepakaran saya ekonomi. Saya belajar dekat saya jurusan ekonomi. Saya belajar dulu, saya education background saya ekonomi lah. Saya belajar dekat Universiti Malaya dulu. Pada saya graduated tahun 2004 lah. Kemudian saya masuk ke dalam beberapa saya masuk ke dalam financial sector and banking, dan lepas tu saya masuk ke dalam beberapa consultation company. Saya pindah. Lepas tu saya career terakhir saya lah sebelum saya bersara awal. Sebelum saya bersara awal, saya bekerja dekat sebuah satu economic organization. Saya bekerja dekat situ. Itu yang career terakhir saya lah dekat situ. Lepas tu saya keluar, saya buat bisnes sendiri, saya kerja sendiri. Okay guys, saya kerja sendirilah. So sampai sekarang saya bekerja sendiri sambil-sambil melabur. Melabur bukan melebu Kadang-kadang duit melebur juga. Islamic economic boleh halang recession tak? Mungkin boleh, cuma saya tak nak semua itulah. Ada ke guys yang fully
implemented total economic Islamic economics. Mungkin kita boleh jadikan kajian, tapi saya belum mendalami bidang tu lagi guys. Macam mana ekonomi, kita perlukan satu contoh negara yang memang dia berhadapan dengan kemelesetan ekonomi dan dia mengamalkan total Islamic economics. Baru kita boleh nampak benda tu. Tapi kalau macam Malaysia, kita tak ada. Malaysia kita mengamalkan sistem ekonomi campuran. Kita ada elemen ekonomi Islam, kita ada conventional banking, kan. Jadi kita campur-campur lah. Kita tak boleh nak cakap Malaysia lah. Kita kena ada satu contoh negara baru kita boleh nampak betul-betul. Waalaikumsalam. Ceritalah sikit bang, abang labur platform mana? Saya nanti kan guys, kalau saya cerita pasal pelaburan ni nanti ada orang marah. Saya malas lah guys, kan. Nanti adalah financial advisor yang bertauliah marah saya. Saya boleh katakanlah saya ada membahagi, macam ni je lah guys, secara kasar lah. Saya membahagikan pelaburan saya lah. Antara yang ada yang pelaburan ni ada dua guys. Satu low risk investment, satu high risk investment. Jadi saya adalah bahagikan high risk dengan low risk guys. Tapi saya lebih kepada low risk investment lah. Investment yang berisiko rendah. Okay. Tapi guys, kalau korang nak main high risk investment, contohnya korang nak main dalam crypto ke trading ke kan guys, korang pastikan duit yang korang melabur dalam high risk ni adalah duit yang korang sanggup rugi. Maksud saya kalau korang melabur dalam high risk ni tapi korang sayang duit tu, korang tak nak rugi, kau jangan melabur dekat high risk. Kau jangan main crypto, jangan apa, jangan. Kan, kau pergi melabur dekat benda-benda yang boleh bagi kau dividen, yang memang pasti bagi kau dividen. Walau sikit tak apa, tapi dia bagi kau dividen. Dia bagi kau return. Kau jangan melabur dekat benda-benda, kau jangan dengar cakap orang. Kadang orang cakap, oi kita main kripto semua kan. Korang dah ada duit dekat situ macam tu je kan. Lepas tu kau pergi melabur dekat benda-benda macam tu. Janganlah guys. Jadi saya bahagi-bagikan lah saya punya platform. Tapi saya tak adalah, saya majority yang saya gunakan of course lah dekat saya punya low risk investment yang berisiko rendah. Banyak lah guys, contohnya ASB, lepas tu tabung haji, lepas tu fixed deposit. Banyak lah korang boleh invest kan guys. Itu contoh-contoh lah guys. Labur ke ASB je. Kita sebenarnya tak perlu pun nak jadi pakar pelaburan untuk kita melabur kan. Tapi melabur dengan cara yang betul lah. Itu je saya boleh cakap. Melabur dengan cara betul. Ada orang pula dia suka melabur kat mana? Dia suka melabur dekat rumah. Dia suka melabur dekat property. Ada. Kan guys? Ada. Kan? Itu masing-masing lah. Kalau korang punya passion dalam melabur dalam property, korang melaburlah property. Tapi saya tak minat melabur dalam property. Kenapa? Korang tahu tak kenapa saya tak minat melabur dalam property? Saya tak masuk 10 cuci 100. Saya tak suka guys melabur dalam property. Okay. Korang tahu tak kenapa saya tak suka melabur dalam property? Saya tak suka melabur dalam property sebab property tak liquid. Saya tak minat melabur dalam satu pelaburan yang less liquid. Itu saya tak tahu korang. Mungkin orang berbeza lah. Ada dia minat melabur dalam property, dia pergi beli rumah banyak-banyak kan guys. Tak apalah, suka hatilah masing-masing lah. Tapi saya tak suka. Pada saya investment yang tak liquid ni saya tak minat lah guys. Kan, saya tak minat lah. Lepas tu nak maintain lagi property tu, saya tak minat dengan kerja-kerja macam tu. Kan, ada orang minat lah. Ada orang minat property, dia memang main property. Tapi saya tak minat lah. Saya tak minat. Lagi satu property ni kan guys, bila kata ekonomi down, memang dia susah guys kau nak releasekan property tu. Kau nak cari buyer, of course kalau masa ekonomi down harga property akan jatuh kan. Kalau kau nak maintain pada harga tinggi, kau kena cari buyer dan benda tu memakan masa, jadi dia less liquid lah. Pada saya ni subjektif lah. Bukan saya tak cakap benda tu tak betul, tapi pada saya lebih kepada subjektif dan juga korang punya passion dekat mana lah. Kalau korang suka dengan property, invest lah property. Itu korang punya pasal lah. Kan? Bang cerita pasal Wahid tak abang? Okey tak? Kalau invest cerita. Saya tak melabur dekat Wahid guys. Jadi saya tak boleh komen.
bulan 2 Rusia nak stop ekspor minyak gas ke seluruh dunia. Kan 6 bulan auto harga roket. Ya, betul. Bila harga minyak meroket, macam mana government nak kontrol kenaikan minyak yang mendadak dan kontrol harga barang? Okey. Itulah guys, satu kerisauan yang akan berlaku apabila Russia cut off supply minyak ke seluruh dunia adalah nombor satu sekali, perbelanjaan subsidi kerajaan akan melambung. Okey, perbelanjaan subsidi kerajaan akan melambung jika kerajaan tidak melaksanakan subsidi bersasar. Okey, bagi saya lah sekarang ni dah menjadi satu perkara yang patut dirisaukan oleh kerajaan. Kalau diorang tidak melaksanakan subsidi bersasar ni secepat mungkin, diorang bakal menanggung satu beban subsidi yang sangat besar pada tahun ni. Apabila harga minyak meningkat dunia, meningkat itu nombor satu guys. Tapi nombor yang kedua pula, mekanisme tu saya tak pasti ada ke tidak. Macam mana diorang nak laksanakan subsidi bersasar tu terhadap harga minyak tu saya tak. Macam korang tahu harga minyak yang kita gunakan dekat dalam negara kita ni adalah minyak import. Walaupun kita sebuah negara yang produce minyak, tapi kita tak gunakan minyak kita untuk kegunaan domestik guys. Kita import minyak daripada luar. Okey. Jadi macam mana pun harga minyak yang bakal kita import tu nanti akan melambung. Okey, jadi kerajaan kalau tak buat apa-apa, perbelanjaan subsidi kerajaan akan meningkat. Bila katakanlah kerajaan dah tentukan mekanisme dan melaksanakan subsidi bersasar, jadi apa yang berlaku adalah kerajaan tidak lagi kerajaan akan lebih kepada subsidi bersasar, tapi kerajaan akan apungkan harga minyak, harga petrol. Kerajaan akan apungkan harga petrol mengikut harga market. Mungkin itu secara logik lah. Okey, takkanlah kerajaan dia buat subsidi bersasar tapi dia masih lagi bagi subsidi, tak mungkin. Apabila harga petrol diapungkan, secara logiknya kadar inflasi kita akan meningkat. Okey. Secara logik, ini saya cakap dari segi sequence economic events yang akan mungkin berlaku pada tahun ni. Jadi bila kata harga minyak petrol diapungkan, bermaksud inflasi ada kebarangkalian tinggi untuk naik. Sebab itulah guys, dan kita tidak tahu lagi kesan kepada OPR macam mana. Jadi cabaran kerajaan pada tahun 2023 ni salah satu cabaran lagi lah yang mungkin YB Rafizi Ramli terlupa sebut. Tapi kalau katalah YB Rafizi Ramli nampak saya punya live ni kan. Rafizi kata ada 3 cabaran ekonomi kan. Saya nak tambah lagi satu lah. Cabaran ekonomi yang kerajaan kena hadapi pada tahun 2023 ni adalah cabaran peningkatan harga global. Okey, peningkatan global inflation, cabaran inflasi. Okey, pada tahun ini. Ini pada saya perlu diberikan perhatian yang sangat serius oleh kerajaan, sebab sekarang ni kita tak nampak lagi lah macam mana kerajaan boleh weather the inflation yang bakal berlaku akibat daripada peningkatan di dalam harga minyak bila Russia ban. Jadi ini adalah risiko dan juga cabaran mengenai inflasi lah yang bakal kita hadapi pada tahun 2023 ni. Okay? Bang, saya dapat info KWSP bersasar akan diluluskan. Komen sikit bang. Komen sikit tapi korang kalau saya komen ni jangan terasa lah. Kan? Tapi orang cakap, kadang-kadang orang suruh saya komen. Tapi bila saya komen orang marah saya. Okey guys, kita faham lah sebenarnya kan, dari segi KWSP ni kita faham sebenarnya. Kita kena faham lah, ada sesetengah dalam kelompok masyarakat kita ni memang diorang dalam keadaan yang stres, tertekan, dan juga diorang dalam keadaan yang memang tak ada duit. Okey guys, dan mungkin sebab itulah diorang nak keluarkan KWSP. Okey, itu kita kena faham adanya golongan-golongan orang yang macam ni, yang mana mereka sangat memerlukan cash. Sebab tu dia orang push kepada KWSP bersasar. Tetapi ada juga kesan daripada pengeluaran KWSP terhadap institusi KWSP itu sendiri,
dan juga kepada negara kita juga. Dia ada kesan guys contohlah, dan kepada rakyat juga. Contohlah guys orang-orang yang susah ni kan guys kita bagi dia keluarkan KWSP, dia gunakan duit tu sampai habis. Lepas habis tu dia nak buat apa? Itu satu persoalan yang kita kena sama-sama fikirkan. Kalau duit tu dah habis, dia nak guna untuk apa? Jadi dia akan defeat the objective of KWSP tu untuk menyediakan wang persaraan. Okey? Jadi itulah guys lepas tu guys kalau kata KWSP ni nak berikan orang keluarkan dia punya duit ni, KWSP ni dia nama je nampak je macam banyak duit, tetapi duit tu sebenarnya diorang ni dah convert kepada aset, portfolio investment kan. KWSP memang kita nampak macam banyak dana guys, tapi diorang tak investment company guys. Takkanlah diorang nak pegang cash banyak-banyak. Logik tak guys? Kan investment company, company ada satu dana, yang pegang dana ni takkanlah diorang pegang cash. Memang bongok lah. Diorang mesti pegang investment portfolio supaya diorang punya aset tu boleh naik, value of dia punya cash tu boleh naik. Jadi KWSP kalau kata dia nak keluarkan KWSP untuk bagi kepada pencarum ni, diorang kena jual diorang punya aset. Okey? Jadi KWSP punya income akan berkurang lah. Dan korang kena faham juga KWSP ni adalah satu institusi yang antara institusi utama yang kerajaan gunakan untuk pinjam duit. Sumber utama untuk pinjaman domestik adalah KWSP. Okey guys jadi macam itulah guys dia ada pro and cons lah. Dia ada pro and cons lah. Okey. Selain daripada pengeluaran KWSP, boleh beri pendapat tuan. Pendapat saya lah, selain daripada pengeluaran KWSP ni, kita kena cuba untuk mencari pendapatan tambahan. Tu je lah guys sebab kita tak boleh nak bergantung pada KWSP dalam jangka panjang. Sebab kalau kita kena fikir juga, kalau kita nak bagi orang KWSP sampai bila guys? Sampai duit tu habis ke? Jadi itu bukanlah satu penyelesaian jangka panjang lah pada saya lah. It's not a long term solution lah guys It's not sustainable. Ramai orang tak faham yang tanggungjawab politik kan. Bang, boleh tak subsidi bersasar dimasukkan terus ke dalam chip IC supaya subsidi tak disalahguna? Okey guys. Sebenarnya ni adalah persoalan mekanisme. Mekanisme ni maksudnya macam mana subsidi bersasar tu nak dilaksanakan guys Kalau korang tanya saya, sampai sekarang saya tak tahu macam mana kerajaan nak melaksanakan subsidi bersasar. Saya tak tahu guys. Saya tak tahu. Sebab apa guys saya pernah terbaca dalam berita tahun lepas yang mana Tengku Zafrul kata dia nak gunakan e-wallet. E-wallet guys mungkin touch and go e-wallet lah. Lepas tu tahun ni pula tiba-tiba pumpang dia kata dia nak gunakan pula data daripada JPJ dan akan cadangkan mekanisme pula kepada PM ke-10. Maksudnya mekanisme ni dah ada ke belum? Kalau tanya saya nampak macam belum ada lagi guys mekanisme. So macam mana dia nak bagi subsidi bersasar ni? Itu satu persoalan guys satu persoalan lah. Seolah-olah macam belum ada cara lagi lah guys Terima kasih kerana sering memberi penjelasan teras. Okey, sama-sama. Hapuskan terus subsidi. Hapuskan terus subsidi. Kalau untuk golongan kayangan tak apa guys. Golongan marahin macam mana? Kan mau terduduk. Pada saya lah subsidi okey. Bukan subsidi tak okey. Cuma kena ada subsidi yang tertentu lah. Kena ada mekanisme lah. Kita kena berikan juga subsidi kepada barang-barang keperluan. Contohnya lah barang-barang makanan. Kita kena bagi subsidi guys. Sebab pada saya lah, pemberian subsidi ke atas barang-barang yang berkaitan dengan barang keperluan tak apa. It's okay. Sebab apa barang-barang keperluan ni kebanyakannya ialah
majority of kalau kata golongan berpendapatan rendah, contohnya macam M40, majority daripada diorang punya income ni, pendapatan diorang digunakan untuk barang keperluan. Tapi kalau barang keperluan tu tak ada subsidi, habis diorang guys. Dalam struktur perbelanjaan ni daripada ni adalah basic economics guys. Kita panggil sebagai marginal propensity to consume, MPC. Siapa yang belajar ekonomi tu dah tahulah. Marginal propensity to consume, MPC. Pernah dengar tak perkataan ni? Kalau kita tengok marginal propensity to consume, terima kasih siapa yang bagi cap ni. Terima kasih. Terima kasih. Barang-barang golongan berpendapatan rendah ni, diorang banyak menggunakan diorang punya pendapatan ni untuk barang-barang keperluan. Okay? Jadi kalau barang keperluan diberikan subsidi, okey. Cuma minyak tu mungkin minyak petrol pun kita masih perlukan, kita masih perlu beri subsidi kepada mereka yang layak, mereka yang memerlukan. Cuma persoalannya sekarang ni mekanisme dia nak macam mana. Buat macam Pak Lah dulu. Okey. Pak Lah dulu buat macam mana? Setahu saya macam Datuk Seri Najib dulu bagi cash rebate, bagi BRIM. Kalau mekanisme yang senang dipindahkan, mungkin kan kemungkinan rakyat yang dapat subsidi menjual untuk dapatkan wang. Mungkinlah. Kalau kata subsidi, kalau kata mekanisme tu tak betul. Kalau contohnya kan kita diberikan kad, korang ingat tak kad buku siswa ke apa? Apa? Kad apa? Yang banyak disalahgunakan tu. Setuju tak jika GST diadakan semula? Saya setuju. Bang, apa dah lepas dah soalan. Bang, macam mana nak lari dari bayar cukai? Ilmu ni aku tak boleh nak ajar lah. Nanti aku kena tangkap pula. Pak Lah, Renew Road Tax dapat rebate. Bagus lah tu. Voucher buku. Bagi sebab setuju bang. Okay. Singapura hidup penuh dengan disiplin. Hang disiplin ke orangnya? PM tepi bang, nak lari cukai juga. Cerita pasal cukai ni guys. Saya pernah kena penalty guys. Banyak juga saya kena penalty guys. Saya bukan penalty sebab saya lari cukai. Saya penalty sebab saya tersalah. Saya tersilap buat pemotongan cukai. Pemotongan cukai kan kita cukai, lepas tu kita ada pemotongan kan. Dululah. Sebab bila saya declare pemotongan tu, saya tak simpan dokumen tau guys. Saya tak simpan dokumen. Bila saya tak simpan dokumen, saya kena audit tau guys. Saya kena audit. Ada pegawai LHDN ni, dia audit saya. Dia kata, tuan, saya nak dokumen tuan ni. Ada dokumen tu saya memang tak simpan, tak jumpa guys. Saya kena guys. Lepas tu saya pastikanlah semua dokumen tu saya simpan. Lepas tu semua yang saya pastikanlah, korang pastikan yang korang buat pemotongan tu semua korang ada ni. Korang ada dokumen untuk support. Okay? Sebab LHDN ni bila kita claim banyak pemotongan kan, nanti diorang akan tanyalah. Kalau kata pemotongan kita tu kita claim banyak, diorang akan tanyalah. Jadi saya simpan lah. Cukai kena bayar. Betul tu. Cukai tetap kena bayar, tanggungjawab rakyat. Tiap-tiap tahun kena declaration ya. Declare memang declare guys. Persoalannya diorang audit kau tak. Kalau diorang audit kau, menggelabah kau nanti. Macam aku kena lah. So dekat situ saya dah belajar saya belajar simpan dokumen lah. Bagi sebab setuju bang, kenapa GST patut of course lah, sebab GST lebih cekap daripada SST. GST lebih cekap daripada SST, GST lebih telus daripada SST. Sebab SST of course kita tahu guys ramai orang boleh lari, okey, tapi kalau GST dia lebih telus dan tak ramai orang boleh lari. Lepas tu terbukti bahawa GST dapat mengutip lebih banyak cukai daripada SST. Dan masa kerajaan melaksanakan GST tu, pendapatan kerajaan meningkat sebanyak 20 bilion. Okey.
RM20 Sekarang ni pun ramai guys ada beberapa organisasi-organisasi swasta ataupun pertubuhan-pertubuhan swasta yang dah mula push balik kerajaan untuk buat GST. Korang baca tak berita? Okay. Korang baca tak berita? Ini untuk kebaikan negara lah. Dah mula dah ada organisasi-organisasi tertentu yang cuba untuk push balik pelaksanaan GST. Klaim mahal, peniaga tak tahan nak klaim mahal. Okey. Benda tu kita kena perbaiki lah guys Kementerian apa yang patut diberikan bajet lebih besar untuk belanjawan yang akan dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada saya lah, bajet yang sangat besar ni patutnya diberikan kepada antara bajet yang besar patut diberikan kepada pembangunan infrastruktur. Pada saya lah. Tukar nama LVG. Dr. Muhammad Abdul Khalid cakap dulu dia ada cara untuk laksanakan subsidi bersasar. Apa mekanisme dia? Saya tak pasti. Itu kena tanya dia lah. Dia ada cakap ke apa mekanisme subsidi bersasar? Saya tak pasti guys kalau dia ada cakap. Okay guys, terima kasih yang tap-tap screen, yang bagi saya like banyak-banyak dan bagi saya gift malam ni. Guys, lagi satu guys boleh dapatkan, ada satu buku tu yang saya tulis. Buku 21 kunci memanage team, dekat saya punya shop tu ada, saya pin dekat situ guys Siapa yang berminat untuk membaca tu bolehlah baca buku tu. Itu sebenarnya bukan apa guys, itu adalah satu buku yang mana itu adalah the first business saya buat. Saya masa tu jual produk minyak aromaterapi guys Kemudian saya berjaya kembangkanlah bisnes tu. Saya kembangkan itu adalah sebenarnya bukan apa, buku tu bisnes tu saya memberikan saya nostalgic untuk saya. Sebab tu saya tulis buku tu sebenarnya. Itu adalah kisah saya bisnes yang pertama yang saya buat. Okey. Jadi saya bukukan dalam buku tu lah. Kalau korang berminat nak baca, korang bacalah Itu adalah bisnes pertama yang saya buat. Jadi saya semadikan dalam buku tu. Okey. Adalah kisah-kisah ada guys saya ada semadikan dalam buku tu. Buku tu warna merah, 21 kunci. Dan bisnes tu saya mulakan dah lama guys. Saya mulakan lebih kurang 7 tahun lepas. Dan alhamdulillah lah bisnes tu bertahan sampai sekarang. Dan boleh generate 7 figure guys. Daripada bisnes kecil-kecilan je, daripada 3 angka, daripada 2 angka, saya dan wife saya lah, kita bekerja kuat, kita berjaya kembangkan lah kepada 7 figure guys bisnes tu. Alhamdulillah. So itulah perjalanan saya yang pertama dalam bisnes. Saya bukukan dalam buku tu. Kalau korang berminat boleh dapatkan dekat TikTok shop tu lah guys Nak lari dia cukai. JB kat mana bro? JB dekat selatan JB. Spesifik saya tak boleh nak cakap lah guys Okay guys. Okay guys. Terima kasih guys kepada you all yang join saya punya bisnes apa tu bro? Itu bisnes pertama saya buat. Bisnes pertama saya buat adalah bisnes minyak aromaterapi. Itu bisnes yang pertama saya buat guys Yang dalam buku tu mengisahkan bisnes yang pertama, yang awal saya buat, iaitu bisnes minyak aromaterapi. Ada dalam tu kisah dia, korang baca lah. Kalau korang berminat lah nak baca. Okay. Mekanisme pada MyCard membolehkan membeli barang bersubsidi. Thank you bang. Sembang lagi esok. Yes. Terima kasih. Terima kasih guys. Jadi saya terpaksa end live saya setakat ni dulu. InsyaAllah besok kita boleh sembang-sembang balik lah. Okay. Cuma siang saya jadual saya pack sikit. Saya tak boleh nak buat live lah siang. Tapi malam insyaAllah lah. Malam insyaAllah. Jadi kalau saya live pun saya akan live dalam masa-masa macam ni lah guys Okay guys, terima kasih banyak-banyak siapa yang bagi gift terbaik. You all semua terbaik support saya live ni, bagi saya gift dan juga membeli produk-produk saya dalam saya punya shop tu.
Kepada korang yang nak support baju saya ni, bolehlah guys ni adalah tagline saya lah. Akan tetapi hashtag geng ekonomis, sebab saya suka cerita pasal ekonomi. Itu adalah saya punya bidang dululah, okey, yang saya sudah tinggalkan. Tapi saya bercakap berdasarkan experience saya yang saya dah lalui berbelas tahun dah, okey, dalam bidang ekonomi. Mungkin saya boleh cerita lagi lah pengalaman saya dalam, nanti next time saya boleh cerita lah pengalaman saya dalam bidang ekonomi. Okey, apa yang saya buat dulu. Korang nak dengar tak? Dalam bidang ekonomi apa yang saya buat. Okey. Okey guys, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi guys next time.